Okey, sekarang ni kita masuk median pula. Tadi mod kan? Median. Apa yang dikatakan dengan median? Apa awak faham tentang median yang masa awak belajar sekolah rendah dengan tingkatan 1? Apa? Okey, bagus, betul lah tu. Nombor yang berada di tengah-tengah. Ni maksud keseluruhan dia. Nilai yang berada di tengah-tengah suatu set data yang disusun mengikut tertib menaik ataupun menurun. Middle apa maksud middle? Tengah-tengah, median. Ingat. Okey. Maksudnya senarai nombor tu yang berada di tengah-tengah tu adalah median dia, middle. Okey, sekarang ni kita tengok dia ada dua keadaan, sama ada ganjil ataupun genap senarai nombor tu. Okey, yang pertama, jika bilangan data ganjil, okey, median ialah nilai yang berada di tengah-tengah set data. Kalau senarai itu ganjil. Yang kedua, kalau genap pula, genap median adalah nilai purata bagi dua nombor yang berada di tengah-tengah set. Faham? Tak faham? Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh data ganjil. Apa yang dikatakan ganjil? Apa nombor ganjil? Apa nombor ganjil? Dia ada dua, nombor ganjil, nombor genap. Kau belajar masa sekolah rendah, apa dia ganjil, apa dia genap? Contoh nombor ganjil apa? Dua. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Tu nombor ganjil. Nombor yang tak boleh bahagi 2, tu nombor ganjil. Kena ingat. Faham? Kau dah datang 2, ganjil dengan genap pun tak tahu lagi. Nombor ganjil ni nombor yang tak boleh bahagi 2. Kalau bahagi dapat perpuluhan ataupun dapat baki. Faham? Nombor genap? Tu senarai dia. Apa dia nombor genap? Nombor yang boleh bahagi 2 ataupun nombor sifir 2. Tu nombor genap. Nombor ganjil nombor yang tak boleh bahagi 2. Sekarang ni kita tengok contoh data ganjil. Bilangan dia ganjil ataupun genap. Bukan nombor ganjil atau nombor genap, bilangan dia. Tengok contoh 38, 39, 29, 28, 53, 94, 95. Okey, nombor ni dia susun berterabur. Awak kena susun dulu daripada kecil ke besar, tinggi ke rendah. Rendah ke tinggi. Balik. Okey. Susun dulu. Apa nombor yang paling kecil sekarang ni? 28. Awak kena susun sampailah nombor paling besar 95. Susun balik semua sekali. Boleh? Okey, langkah seterusnya. Kalau senarai data je ni, awak tak payah apa? Tak payah kira dia ganjil atau genap. Apa awak kena buat? Awak potong kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, sampailah dapat nombor yang tengah-tengah. Berapa nombor tengah-tengah dia? 39. Boleh? So dia punya median berapa? 39. Contoh yang seterusnya, yang ni lah. Okey, senarai kan daripada kecil ke besar, rendah ke tinggi. Apa nombor yang paling rendah nilai dia? 1. Nombor yang paling besar 9. So kena susun daripada 1 sampailah 9. Senarai kan. Okey, seterusnya nak cari median, nombor yang di tengah-tengah. Apa kena buat? Potong kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Last sekali dapatlah nombor yang kat tengah-tengah. Nombor apa ni? Nombor 4. So median nombor 4. Boleh? Jelas sangat ni? Okey, ini tak ada masalah kalau dia dalam bentuk senarai. Awak susun daripada kecil ke rendah, potong kiri kanan sampai dapat yang tengah-tengah. So sekarang ni kalau dalam bentuk jadual, macam ni. Macam mana kita nak tentukan dia punya nilai tengah-tengah, median? Yang ni lah awak kena kira dia punya kekerapan. Jumlah kekerapan sama ada ganjil ataupun genap. Okey, sekarang ni mana kekerapan dia? 8, 6, 10 dengan 7. Okey, sekarang ni tambahkan semua sekali kekerapan ni. Faham tak apa maksud jadual ni? Maksudnya nombor 20 ada 8, nombor 40 ada 6, 60 ada 10, 80 ada 7. Kita tambahkan semua kekerapan ni, 8, nombor 6, nombor 10, nombor 7. Berapa dapat sekarang kita?
31. So sekarang ni 31 ni nombor ganjil ke nombor genap? Nombor ganjil. So maksudnya nak dapatkan median dia, data di tengah-tengah, awak kena buat macam ni. Jumlah kekerapan berapa? 31. Tambahkan dengan 1. 31 tambah apa? 1 apa? Dapat 32. Lepas tu bahagikan dengan 2. Dapat apa? 16. Data yang ke-16. Macam mana kita nak tahu data ke-16? So kena tambah satu lagi ni, bawah ni, satu lagi baris kedudukan data. Data 1 sampai 8 kat sini. Faham tak ni maksud ni? Data 1 sampai 8. Maksudnya data 1 sampai data 8 semua 20. Ni. Okey. Seterusnya lepas 28 nombor apa? 9. So data ke 9 sampai ke 14. Macam mana kita boleh tahu 14 ni? 8 ni tambah dengan 6 dapat 14. So data ke 9 hingga 14 40. Boleh? Lepas nombor 14 nombor 15. 15 sampai 24. Macam mana kita tahu dapat 24 ni? 14 campur dengan 10 dapat 24. Lepas 24 nombor 25. 25 sampailah 31. Mana tahu dah 31? 24 tambah dengan 7 dapat 31. So sekarang ni data ke-16. Kat mana data ke-16 ni? Dekat 60 ni. Inilah dia. So apa dia punya median? 60. Boleh? Tu kalau data ganjil. Sekarang ni kita tengok kalau data genap. Dari ganjil kan? Ni kalau data genap, macam mana kita nak tentukan dia punya median, dia punya nilai di tengah-tengah. Sama juga macam tadi. Ni kalau dalam bentuk senarai nombor, listkan dulu daripada nombor yang paling kecil ke besar, yang paling rendah ke tinggi. Senaraikan. Okey, boleh sampai sini. Lepas tu macam biasa, potong kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kalau kita potong kiri dan kanan, ada nombor kat tengah-tengah ni? Tak ada kan? So sekarang ni data genap. Dua nombor ni, 2 dengan 4 ni kena buat apa? Awak kena tambahkan. Lepas tu bahagi 2. Dapat apa? 2 tambah 4, 6. Bahagi 2 dapat 3. Ni kalau data genap. Okay, nak contoh yang 2 pula. Sama juga, kena susun daripada data yang paling kecil ke data yang paling besar, rendah ke tinggi. Okey, langkah seterusnya potong kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Okey, dapatlah 2 nombor kat tengah-tengah. 38, 47. Apa kita nak buat? Tambahkan 2 nombor ni bahagi dengan 2. So dapatlah 42.5. Okey, jelas setakat ni 2 contoh ni. Okey, ni kalau dalam bentuk senarai nombor. Macam ni pula kalau dia dalam bentuk jadual. So apa kita nak buat? Awak kena tambahkan semua jumlah kekerapan ni. 1 tambah 2 tambah 5 tambah 4 dapat apa? Dapat 12. Boleh? Boleh tak ni? Ni dia punya jumlah kekerapan. Dalam bentuk apa ni? Nombor ganjil ke nombor genap? Nombor genap. So maksudnya kalau nombor genap, kena ingat ni benda ni. Data ke jumlah kekerapan 12 ni bahagi 2 dan jumlah kekerapan 12 per 2 tambah 1. Masukkan nilai dia. Okey, jumlah kekerapan 12 bahagi 2. Satu lagi 12 bahagi 2 tambah 1. Maksudnya data ke berapa ni? 12 bagi 2 6. 12 bagi 2 tambah 1 7. So maksudnya data ke 6 dan data ke 7. Macam mana kita nak tahu data ke 6 dan ke 7? Buat satu lagi baris kedudukan data. Maksudnya data pertama kat sini. Lepas nombor 1 nombor 2. Macam dapat 3? 1 tambah 2 dapat 3. Maksudnya data kedua hingga data ketiga 2. Lepas nombor 3 nombor 4. Macam dapat 8 ni? 3 tambah 5 8. Lepas 8 nombor 9. Macam dapat 12? 8 tambah 4. So maksudnya kita nak data ke 6 dan ke 7. Mana data ke 6 kat mana? Dekat sini. Data ke 7 sama juga dekat sini. Betul? So maksudnya nombor 3. Median dia 3 lah. Boleh? Jelas tak ni? Jelas?
Okey, nak satu lagi contoh. Okey. Ni yang saya cakap ni. Okey. First, kita kena totalkan semua dia punya apa? Kekerapan. Dapat apa? 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 14. So ada 14 data. Data genap ke ganjil? Genap. So maksudnya kita kena tambahkan 2 nombor. Okey, kekerapan ni 14. 14 bagi 2 dapat 7. 14 bagi 2 tambah 1 8. Maksudnya data ke 7 dan ke 8. Macam mana kita nak tahu kedudukan 7 ke 8? Kita kena buat senarai data. Data 1 sampai 3 dekat sini. Lepas nombor 3 nombor 4. Macam dapat 7? 3 tambah 4 dapat 7. Lepas 7 8. 8 sampai 12. Macam dapat 12 ni? 7 tambah 5 12. Lepas 12 13. Macam dapat 14? 12 tambah 2. Kita nak data ke 7. Mana data ke 7? Dekat mana? Dekat 20. Data ke 8? 30. So maksudnya 20 dengan 30 kena buat apa? Tambah lepas tu tambahkan data ke 20 dan 30 bahagi dengan 2. Kita dapatlah median dia 25. Jelas? Boleh tak ni? Okey, sekarang ni cuba